أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Di dalam surah Al-An'am ayat 125 Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata apa? Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi dia petunjuk, nak jadikan dia manusia baik, jadi manusia elok, jadi manusia yang lurus, jadi manusia mulia, maka Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda Allah Taala nak masuk hidayah ke dalam dada dia, ke dalam hidup dia, apa dia? Yashrah sadrahu lil Islam. Dada dia lapang terima Islam. Apa agama kata, jerat masuk dalam dada. Macam surau Jalan Tiong ni lah, sikit-sikit takbir. Tu dia. Jumpa lagi pakcik nak. 3 bulan tak jumpa. Manusia yang Allah Ta'ala nak bagi hidayah, nak bagi petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala bagi lapang dada dia. Apa Tok Guru kata terima, apa Nabi kata terima, apa Tuhan kata dalam Quran boleh terima, tak ada bantah apa. Kalau mai saja Quran, kalau mai saja hadis, sami'na wa ata'na, dengar patuh. Dia tak jadi setengah-setengah orang, sami'na wa asayna, dengar bantah balik. Kalau betul Allah Ta'ala nakkan dia ni jadi manusia elok, jadi manusia baik, yashrah sadrahu lil Islam. Apa Islam kata, dia terima. Nama kata Quran kata, nama kata hadis Nabi kata, nama kata mai tang Islam, mai tang Quran, mai tang hadis, terima. Dia tak jadi separuh daripada orang ni yang terima Quran tu juzuk-juzuk.
Ada Quran dia terima, ada satu juzuk Quran pula dia tak mau terima. Tang mana dia mau terima Islam ni? Tang puasa dia mau terima Islam. Tang mana dia mau terima Islam ni? Oh, bab korban dia nak ikut Islam sungguh-sungguh. Tang mana dia nak terima Islam ni? Oh, bab haji dia nak terima Islam sungguh-sungguh. Bab nikah dia nak pakai Islam sungguh-sungguh. Bab solat dia nak terima Islam tu sungguh-sungguh. Tapi tang mana pula dia nak buang Islam ini? Bab hukum Allah, bab undang-undang Allah, yang ni dia tak mau terima pakai. Sedangkan kalau dia orang yang beriman, orang elok, yasrah sadrahu lil Islam, Tuhan akan bagi lapang dada dia untuk terima apa saja Islam kata. Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Maka lama-kelamaan dia berubah jadi baik, jadi baik, jadi baik. Akhirnya dia jadi elok, dia tinggal segala maksiat yang dia buat dulu. Itu tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala beri hidayah. Wa man yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Tapi siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia sempit, jadi manusia tak elok, jadi manusia yang huru-hara, gundah gelana, tak faham tentang Islam, sesat dalam hidup dia, tak tahu nak hala tuju dan sebagainya, ya ja'al sadrahu dayiqan haraja. Tuhan jadikan dia sempit dada dia untuk terima Islam. Apa Islam kata, terpelanting balik. Ada orang macam tu. Apa Islam kata, lawan. Apa Islam kata, bantah. Apa Islam kata, condemn. Apa Islam kata, main-main. Tak terima, lain cerita. Main-main pula terhadap Islam. Maka orang yang macam ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati dia dayiqa, sempit untuk terima Islam. Walhal benda tu betul, walhal ramai dah boleh terima dah kebenaran tu, dia tak mau terima juga. Ni semua kerja siapa? Kerja Allah. Ada orang sekali kita nasihat, alhamdulillah berubah dia. Ada orang beribu kali kita nasihat dia, kita cuba ketuk pintu dia, kita cuba baik dia, kita cuba nak bawa dia ke jalan-jalan Islam, tak mau. Maknanya Tuhan pun tak mau. Bila tak mau, bermakna itu tanda Tuhan tak mau dia jadi baik. Allah Ta'ala jadikan hati dia sempit untuk terima Islam. Dan tuan, contoh paling dekat kita lihatlah apa dia, kisah Nabi. Yang jadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bukan siapa-siapa, pak menakan dia juga Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muttalib, pak saudara dia sungguh. Abdullah bin Abdul Muttalib dan Abu Lahab bin Abdul Muttalib tu semua adik-beradik. Abi Talib bin Abdul Muttalib pun juga adik-beradik, pak menakan. Walhal Abu Lahab ni tuan-tuan dah nampak dah kehebatan Nabi waktu Nabi lahir dulu ni, dan dialah orang yang pertama anjurkan Maulidur Rasul. Kalau hidup zaman lah ni dapat datuk dah. Pasal dialah yang doa arak Nabi keliling Kaabah. Yang sembelih unta dia, yang buat kenduri pun dia, yang bebaskan hamba pun dia. Gembiranya dia dengan lahirnya anak nakan dia ni yang bernama Muhammad. Nampak Rasulullah tu macam mana daripada kecil. Rajulun amin, seorang laki-laki yang tak pernah bohong, jujur, amanah. Maknanya kalau Nabi jujur, dianggap jujur dan amanah, apa yang Nabi bawa itu adalah benar. Tapi apa jadi bila Nabi SAW menjadi Rasul? Dia pula menjadi musuh ketat kepada Rasulullah. Walhal nampak dah kebenaran Islam, nampak dah kebaikan Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Ta'ala kata, mereka kenal Nabi Muhammad tu macam mana mereka kenal mereka punya anak-anak sendiri. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi, maka Allah Ta'ala akan sempitkan dada dia untuk tak terima Islam. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, sikit aja kita bubuh, ataupun satu kali aja kita tegur dan nasihat, cayak dah hati dia. Tapi kalau dah beratus kali, beribu kali, berjuta kali kita cuba nasihat, kita tarik dia, tak mau juga. Itu pun tanda, itu petanda Allah Ta'ala juga tak mau dia.
Kerana Allah Ta'ala lah yang meletak hati seseorang itu cerah dan hati seseorang itu menjadi sempit. Seperti mana yang disebut dalam Quran tadi, dayyiqan haraja. Dia rasa sesak nafas, dia rasa sempit untuk terima kebenaran Islam tu. Ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia tengah menaiki langit. Orang yang sempit dada menerima kebenaran Islam ni, kebenaran Quran ni, ka'annama yas'adu fis sama, seolah-olah dia sedang menaiki langit. Langit tuan-tuan, mana ada oksigen? Try sekali kita naik langit. Tak payah pakai oksigen, baju yang ada oksigen tu, suit baju angkasawan tu. Tuan-tuan bolehkah hidup di langit tu? Tak boleh. Kita dah lepas lapisan atmosfera tu, oksigen dah tak ada. Oksigen bawa atmosfera. Atas atmosfera, oksigen dah tak ada. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi daki gunung, kan? Depa yang daki Gunung Kinabalu, yang tinggi-tinggi. Sana oksigen dah makin kurang. Itu sebab depa ni yang kalau betul-betul tak bagus kesihatan dia, not healthy, tak berapa sihat, jangan main-main, dia boleh sesak nafas. Sebab apa? Oksigen kurang. Naik lagi atas langit lagi tak ada oksigen. Maka orang yang disempitkan oleh Allah Ta'ala akan hati dia untuk menerima Islam, dia dada dia tu sempit terima Islam ni, sesak nafas ni, seperti mana dia menaiki langit yang dalam keadaan tak ada kelengkapan apa-apa, tak ada oksigen apa-apa, maka hati dia ataupun dada dia duk rasa sesak, kada sebagainya. Lagu itulah orang yang Allah Ta'ala sesatkan, Allah Ta'ala sempitkan dada dia. Dia tak boleh terima Islam sebab Allah Ta'ala tak mau bagi dia Islam. Dan tuan muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, maka syukurlah. Tuan-tuan, syukurlah. Lepas PKP ni, orang yang sama juga saya jumpa. Kan? Nah, itu poin saya. Ingatkan dah berubah orang dah. Tak ada pakcik ni tak jumpa dah. Haji ni pun dah tak ada dah. Apa semua. Balik-balik lagu tu. Ya, tiang ni dia punya. Dah kenal. Haji pun tiang tu dia punya. Hak belakang, geng belakang telah lah. Confirm ada situ. Tak apalah. Janji mai juga. Kan? Haji pun duduk situ juga. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Ini kerana apa? Kerana Tuhan nak jadikan kita baik. Makin hari makin seronok dengar cerita-cerita Islam. Makin hari makin seronok dengar nasihat agama, dengar kuliah kada sebab kita pula boleh jadi macam mana? Kita boleh jadi satu orang yang rasa kalau tak pergi kuliah satu hari rasa lain. Nampak tak? Kita boleh duduk lepak di rumah lepas semayang maghrib, kita boleh semayang sorang-sorang di rumah, tak payah berjemaah. Nak buat apa? Nak jemaah-jemaah. Duduk di rumah, lepas duduk rumah, duduk sandak pula kat sofa tu, saya sambil layan TV. Ni yang duduk ni dekat atas lah. Tuan-tuan selesa ke? Tak selesa. Di rumah lagi selesa kalau nak duduk. Kan? Ni yang duduk atas lantai ni selesa ke? Tak selesa. Tak percaya saat lagi dia menunjuk kaki. Kaki dia lenguh kan. Tapi tuan-tuan main juga biasa apa? Ni yang dikatakan rasa bersalah ni. Rasa tak bersalah, rasa bersalah kalau tak main rumah Allah, kalau tak main kuliah, kalau tak main dengar syaraan ke apa semua. Rasa bersalah tu main tang siapa? Allah. Bahkan kita rindu pada Allah, bila lah PKP ni nak habis, bila lah PKP ni nak habis. Rindu nak dengar kuliah, rindu nak dengar pergi masjid, pergi surau, rindu nak semayang Jumaat dan sebagainya. Benda ni mai daripada Allah. Yashrah sadrahu lil Islam. Waktu syukurlah tuan-tuan. Kita tak jadi satu orang yang bergembira kalau masjid ditutup. Oh, dialah manusia paling seronok. Seronok betul ya aku kalau rumah Allah ni, masjid ni kena tutup, surau kena tutup. Nyampah aku dengar azan setiap hari. Oh, dia tak jadi orang macam tu. Elok sangatlah tak ada kuliah ni. Menyampah aku dengar kuliah ni. Dah lah, masjid tu dekat dengan rumah aku. Setiap kali kuliah, dundang-dundang, semua kena semua dengar kat aku. Dia jadi satu orang yang menyampah dengar kuliah dah. Orang yang macam ini, kita bukan nak abang orang tu tak macam ni, macam tu dan sebagainya. Kita mohon pada Allah supaya dia diberi hidayah. Tapi pasal apa jadi macam tu? Atas kehendak Allah. Orang yang Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah, Allah Ta'ala jadikan dada dia ka'annama yas'adu fis sama.
seperti menaiki langit. Dalam keadaan bersesak nafas, dia naik juga langit itu, walhal keadaan dadanya tidak selesa. Baik, seterusnya kazalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah Ta'ala menjadikan seksa bagi orang yang tidak beriman. Orang yang tak beriman, hidup dia di dunia dah kena macam tu dah. Rasa tak tenang, apa saja kebaikan tak boleh masuk, kebenaran apa pun tak boleh terima. Apatah lagi di hari akhirat kelak, lagilah azab yang pedih bertimpa ke atas dia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Jadi malam ni alhamdulillah, syukur saya dah boleh sambung balik semula kuliah, dan ini adalah kuliah saya yang kedua lah. Setelah kuliah saya yang pertama di Buntung hari itu, ini kuliah saya yang kedua, sebab kebanyakan masjid panggil saya bulan Julai bulan depan. Tapi tak apalah. Jadi tuan-tuan, seperti biasa pengajian kita di surau Jalan Tiong ni, Manjoy ni, kita pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15. Baik. Kita masuk hari itu ataupun berhenti dulu muka surat 106. Kan, 106. Baik, masalah di sini masalah yang ke-153. Baik, dia kata apa? Taat kepada raja-raja yang zalim, apa hukumnya pada syarak? Yang ni dia tak sebut, dia tak abang raja mana? Raja Perak kah? Raja Terengganu kah? Raja Selangor kah? Raja di Malaysia kah? Dia kata raja, maksudnya bersifat umum. Kan? So jangan sensitif sangat pula bila disebut raja ni. Dia hanya sebut apa hukum kalau kita taat kepada raja. Raja tu pula raja yang zalim. Raja tu pula raja yang naya orang. Faham? Samalah juga dengan pemerintah, pemimpin yang zalim, yang suka naya orang, yang suka buat maksiat. Bukan setakat maksiat, zalim ke orang pula. Apa hukum kita taat pada golongan ni? Yang ni kena bagi cerah sikit tuan-tuan. So jangan lena lah. Kita bagi cerah sikit benda ni. Apa hukum? Adakah kita ni bila dia zalim, bila raja tu naya orang, kita pukul rata dia, langsung kita tak mau taat langsung kat dia dah? Ataupun ada benda kita boleh taat, ada benda yang kita tak boleh taat. Nampak? Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Dia kata apa? Sesungguhnya syarak kita memejutkan seseorang itu jangan derhaka kepada rajanya pada yang bukan maksiat. Saya ulang balik semula. Dia kata apa? Sesungguhnya syarak kita, yakni agama kita, memejutkan, maksud memejutkan, menggalakkan, menyuruh kita, seseorang itu jangan derhaka kepada raja yang bukan maksiat. Maksudnya jangan derhaka, jangan bantah, jangan bangkang selagi mana raja tu tak arah kita buat benda tak betul, tak arah kita buat benda maksiat dan sebagainya. Walhal raja tu pula kaki maksiat. Dia kaki perempuan, dia kaki joli, dia kaki todi. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Dia ambil tanah orang, dia rampah bini orang. Pantang dia tengok bini orang lawak, dia ambil. Jadi sungguh tuan-tuan, ini bukan berlaku di tempat kita lah. Berlaku zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Tuan-tuan, Isyak sekarang minta tolong bagi signal kat saya. Sebab SOP kita Isyak kena berhenti. Boleh? Ada. Saya tak berhenti juga, tuan-tuan bagi kad kuning. Amaran kali pertama. Tak berhenti kali yang kedua juga, kad merah terus lah. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Nabi Allah Ibrahim, kes dia apa berlaku? Dia kena masuk satu negeri bernama Mesir. Nabi Allah Ibrahim ni daripada Palestin. Palestin ni sebelah Mesir. Sebelah Mesir. Kalau tuan-tuan tengok, pernah dengar apa nama wilayah Rafah? Rafah, tahu Rafah? Rafah tu kawasan Mesir. Gaza kawasan Palestin.
Gaza dengan Rafah ni in border, berada di sempadan. Kan? Jadi satu-satu jalan rakyat Palestin ni nak dapat bahan makanan dan sebagainya daripada Mesir melalui wilayah Rafah lah. Mereka tak boleh nak keluar. Border tu kena tutup. Palestin tak boleh keluar. Dan orang Rafah, orang Mesir tak boleh nak masuk ke Palestin. Nak hantar bantuan pun tak boleh. Last apa? Ni, rakyat Palestin terpaksa buat terowong. Di bawah tanah tu penuh dengan terowong tikus. Jangan main-main tuan-tuan. Lembu kebau pun boleh masuk terowong tu. Situ. Zaman pemerintahan Hosni Mubarak, dia pergi campak bom gas beracun dalam terowong tu. Berapa ramai mati syahid. Tu yang kata Hosni Mubarak. Nama Hosni kebaikanku, Mubarak yang diberkati. Terbalik kuang ramai. Baik. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni dia masuk Mesir dan dia tahu Mesir ni ada satu penyakit. Mesir ni punya raja, dia ada satu penyakit pelik sikit. Apa penyakit raja Mesir ni? Dia suka bini orang. Anak dara dia tak suka, dia suka bini orang. Jadi perangai pelik lah raja ni. Jadi Nabi Allah Ibrahim dia nak masuk ke dalam Mesir tu macam mana? Sedangkan dia terpaksa bawa bini dia bernama Siti Sarah. Isteri yang pertama. Masa tu dia belum kahwin dengan Siti Hajar lagi. Siti Sarah ni isteri dia yang pertama. Jadi muslimin dan muslimat adalah rahmati Allah sekalian. Sampai dekat border nak masuk Mesir tu, maka pegawai immigration Mesir ni tanyalah Nabi Ibrahim ni siapa? Perempuan ni siapa? Nabi Ibrahim terpaksa mengelak. Dia kata apa? Ini adik perempuan aku. Sebab dia tahu perangai Raja Mesir ni, kebetulan Siti Sarah ni muka segak lah, cantik lah. Takut-takut nanti isteri dia ni kena rampah, bawa jumpa ke Raja ni, Raja Mesir ni. Ini diceritakan di dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-17. Ada sembang itu. Akhirnya muslimin dan muslimat dan rahmati Allah, pegawai yang jaga border ni, immigration ni, dia kata apa? Kata okey, kalau ni bukan bini hang, ini adik perempuan hang, tak apalah. Kami nak bawa dia juga jumpa raja kami nak jadikan dia dayang istana. Dayang istana. Kalau dia bini ataupun isteri Nabi Ibrahim, kalau mengaku Nabi Ibrahim itu isteri dia, maka isteri dia Siti Sarah ni akan dijadikan gundik raja. Kan? Gundik raja, isteri raja lah tu, gundik raja. Tapi kalaulah sekiranya dia bukan isteri, dia bawa sebagai dayang istana. Baik, sampai ke istana raja ni. Raja pula tengok Siti Sarah ni, alamak, lain macam muka cegang. Jadi datang perangai jahat dia. Dia cuba untuk buat benda tak elok kepada Siti Sarah pada waktu malam. Maka tiba-tiba Allah Ta'ala tiba-tiba jadikan raja ni kaku, lumpuh lagu tu. Tak boleh nak bergerak. Maka dia tuduh Siti Sarah ni, kamu ni ahli sihir ke? Nampak? Kamu ni ahli sihir ke? Maka mengakulah Siti Sarah ni, dia kata dah. Saya bukan ahli sihir. Saya adalah isteri kepada hamba Allah, isteri kepada Khalilullah, isteri kepada Rasulullah, isteri kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Terkejut raja ni. Awak lah tak bagi tahu dengan apa nama beta lah apa semua. Dia kata, jadi panggillah laki hang ni Ibrahim ni, tolonglah doa untuk tuanku, untuk saya. Maka Nabi Allah Ibrahim doa. Makbul doa Nabi Ibrahim, tiba-tiba sakit lumpuh raja ni elok balik. Kan? Tapi isteri dia ni tetap duduk di dalam istana lagi. Tak lama lepas tu mai lagi sekali penyakit raja ni. Kan? Memang dia ni tak senonoh punya orang lah. Jadi kali kedua dia cuba nak buat tak senonoh kepada isteri Nabi Allah Ibrahim yang bernama Siti Sarah ni. Lagi sekali Allah Ta'ala jadikan dia lumpuh. Maka lagi sekali itu jugalah Raja Mesir ni minta Nabi Ibrahim doa untuk dia. Nabi Ibrahim doa, alhamdulillah, elok lumpuh tu. Baik. Tak berapa lama lepas tu, kali ketiga pula jadi lagi sekali perangai dia tu. Dia cuba nak lagi sekali buat perangai jahat kepada Siti Sarah.
Akhirnya dipanggil Nabi Ibrahim supaya rawat penyakit Raja Mesir ni. Nabi Ibrahim kata, wahai tuanku, saya boleh buat, saya boleh doa, tapi ini last. Lepas ni no more, tak boleh lagi dah. Maka raja tu dia kata tak apalah, kata okeylah, baiklah, beta rasa menyelesai semua, lepas ni beta tak buat lagi perangai ni. Maka Nabi Ibrahim angkat tangan doa dan sembuhlah penyakit dengan izin Allah, penyakit Raja Mesir ni tadi. Maka Raja Mesir ni untuk ucap rasa terima kasih, sebagai tanda terima kasih kepada Nabi Allah Ibrahim ni, kerana dengan izin Allah berjaya merawat dia, maka dia hadiahkan dayang istananya yang bernama Siti Hajar. Nampak? Disitulah bermulanya cerita Siti Hajar yang menjadi isteri Nabi Allah Ibrahim yang kedua. Baik. Jadi balik kepada topik kita ni. Apa hukum kita ni derhaka kepada raja yang zalim? Zalim tu pula bukan kena mengena dengan kita. Zalim tu perangai dia. Maksudnya dia ni jahat, dia ni minum arak, dia ni maksiat, dia ni kaki perempuan. Lepas tu pula dia ni rampeh tanah orang, ataupun dia saja sumbatkan orang dengan suka-suka hati masuk dalam penjara dan sebagainya. Maka ini maksiat ataupun ini berdosa. Jikalau raja itu zalim sekalipun, maka hendaklah seseorang itu jangan derhaka kepada rajanya pada yang bukan maksiat. Lain kalau sekiranya raja tu suruh kita buat maksiat. Raja tu suruh kita apa? Raja tu suruh kita telanjang bokeh, contoh. Raja tu suruh kita apa? Raja tu suruh kita minum arak. Raja tu suruh kita apa? Raja tu suruh kita rogol anak dara orang. Raja tu suruh kita apa? Raja tu suruh kita bunuh orang itu suka-suka hati. Raja tu suruh kita apa? Raja tu suruh kita jual bini kita ni ke dia, jadi pelacur dan sebagainya. Yang ni tak boleh taat. Faham? Dan kalau taat pula, maka kita berdosa besar. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada maksiat yang disuruh oleh fi maksiatil khaliq, iaitu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serupa macam makcik serupa macam kita lah, laki bini. Suami kita tak semayang, dia maksiat punya orang dah. Maksiat ni berdosa maksudnya. Laki kita kaki nombok, laki kita na'udzubillah lah, laki kita tak puasa, laki kita ni pula rasuah punya orang, laki kita ni pula perompak, penyamun apa dan sebagainya. Tiba-tiba dia balik ke rumah, dia kata, Tipah, tolong buat ayam untuk aku. Wajib tak taat? Makcik tu ada tak angguk? Wajib tak taat? Yang tak angguk tu main handphone ke apa? Wajib. Sebab apa yang dia suruh itu adalah perkara yang harus. Nampak? Lainlah kalau sekiranya dia kata, Pak, ambil RM20 ni. Lepas tu hampir pekan ni puas, Ustaz. Abang nak suruh apa? Beli aku punya apa, Ustaz? Beli apa? Beli nombor. Abang nak nombor plat kereta kan? Kereta abang elok lagi dah. Nombor plat apa? Nombor ekor. Laki kita suruh kita beli nombor ekor. Wajib tak taat? Tak wajib. Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Sebab nombor ekor adalah haram, berdosa besar. Ianya judi. Ataupun laki kita suruh kita beli arak. Arak itu adalah haram. Maka wajib ataupun tidak kita taat perintah laki kita? Tidak wajib. Sebab arak itu haram. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Saya buka satu lagi hukum. Arak haram. Judi haram. Pokok semua tunduk. Makcik kat belakang cantik. Kenalah dia. Pokok hukum apa? Haram. Kita tak boleh nak lawan mufti. Mufti dah abang haram. Siapa kita nak lawan dia? Mufti dah abang dah. Muzakarah fatwa kebangsaan pun dah abang dah haram. Bahkan boleh kata semua negara Islam memfatwakan bahawa rokok adalah haram.
So kita pun kena haram lah. Jangan duk kata halal lagi. Kan? Baik, soalnya kalau rokok tu haram. Haram tu pula dosa kecil ke dosa besar? Dosa kecil. Dosa kecil. Tapi ingat kaedah fiqh apa? As-saghair yuaddi ilal kabair. Dosa kecil kalau himpun banyak-banyak, dia boleh jadi dosa besar. Yuaddi ilal kabair. Dia boleh jadi dosa besar. Kita tak pakai tudung makcik, satu hari, dosa kecil. Tapi kalau hari-hari tak pakai tudung, dia boleh jadi dosa besar. Orang merokok mana ada sekali dua. Selagi tak habis kotak rokok tu, selagi itu dia balun. Nah, pagi satu kotak. Pagi ni dia nak pergi kerja, dia singgah sat petrol pump mana apa semua, beli sat. Kan, dia nak mengadap komputer apa kena, sampailah petang tu balik daripada kerja, singgah sat lagi kedai mamak, beli lagi satu kotak. Pasal malam kan nak layan wrestling pula, nak layan bola pula. Nampak, satu kotak dah 20 batang, dua kotak dah 40 batang. Ini bukan sikit, ini banyak. Ingat, orang yang melakukan dosa besar adalah fasik. Tuan, berhenti. Sudah, kita ni dah banyak kali dah sambut ma'al hijrah lah, itu ini ke apa. Cantik dah Islam kita ni, main masjid, main surau. Yang tak cantik yang tu, benda Allah tu. So kalau isteri disuruh oleh suami, "Pak, tolong beli rokok aku Ustaz," wajib tak dia tahan? Tahan? Tidak wajib. Sebab rokok itu haram dan membelinya juga adalah haram. Clear? Saya tak mau sorok semata-mata tuan-tuan nak suka syok dengar kuliah saya apa semua. Dah. Saya nak redha Allah. Saya bukan nak redha manusia, bukan nak redha orang. Kan? Biar Allah Ta'ala redha kita. Manusia tak redha dengan kita pun tak apa. Redha ni maksudnya apa? Suka. Biar pilih orang tak suka kat kita, tapi Allah Ta'ala tetap suka. Sebab tu kita berpegang pada hukum. Baik, jadi selagi mana dia tak arah kita buat maksiat, macam saya kerja kerajaan. Katalah kerajaan ni yang memerintah ni adalah kerajaan yang zalim, kerajaan yang suka tangkap orang, suka curi duit orang, rasuah lah apa semua. Tiba-tiba satu hari saya buat saya buat perangai tak mau kerja. Bini tanya, "Bang, ni pakai kain sarung lagi ni, tak siap lagi, ni dah pukul 7.30 tak pergi sekolah lagi lah. Dah aku tak mau kerja." Kenapa abang tak mau kerja pula? Dah aku nak bantah kerajaan yang ada lah ni, kerajaan yang zalim. Aku tak suka dengan kerajaan ni, maka dengan itu aku tak mau pergi kerja. Jangan jadi macam tu. Sebab kerajaan suruh kita, walaupun kerajaan itu, raja itu, pemerintah yang zalim, tetapi arahannya suruh pergi bekerja. Tuan-tuan bekerjalah dengan bersungguh-sungguh. Arahan itu arahan bersifat haruskah ataupun bersifat dosa? Harus. Walaupun yang menyuruh kita itu adalah orang yang zalim, walaupun yang menyuruh kita itu adalah orang yang maksiat, orang yang berdosa, tetapi apa yang dia suruh kepada kita itu benda elok, benda baik. Maka selagi mana dia suruh kita buat baik, selagi itu kita kena tikam turut lah. Serupalah macam isteri dia, macam suami kita ni tadi. Suami kita ni tak sembahyang, suami kita ni kaki judi, suami kita ni kaki nombok, suami kita ni kaki ketum, suami kita ni isap dadah ke apa semua. Tiba-tiba dia suruh kita buat ayah. Wajib tak taat? Wajib. Sebab arahannya itu adalah harus, maka wajib kita taat. Lainlah kalau sekiranya dia suruh kita buat benda tak elok tadilah, suruh beli nombok lah, suruh tanggai tudung lah apa semua, yang ni jangan taat. Bahkan kalau taat pula berdosa besar kita. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada masalah lagi? 3 minit lagi. Okey. Baik. Maka junjunglah apa titahnya dan perbuatlah apa perintahnya yang bukan maksiat itu. Selagi setakat ni kita tak ada masalah kot, mengajar kita pun arah kita benda yang elok-elok kan. Walaupun mungkin ada antara pemimpin-pemimpin ni buat perangai tak senonoh ke apa semua, tapi apa yang dia suruh kita tu benda elok, maka selagi itu wajib taat. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh yang demikian itu ialah sebagaimana hadis yang dikeluarkan
ialah Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Wa'il bin Hujr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun sa'alahu faqala ara'aita in kana alaina umara yamna'una haqqana wa yas'aluna haqqahum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, katanya telah aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ia, dan seseorang laki-laki bertanya akan dia perihal raja zalim, adakah taat jua rakyatnya kepadanya. Satu orang laki-laki dia tanya Nabi, ya Rasulullah, saya nak tanya tuan. Baik, saya nak tanya cerita tentang raja yang zalim ni. Dia kata, adakah taat jua rakyat kepadanya, sedangkan raja ni raja yang zalim. Maka kata laki-laki itu, ya Rasulullah, khabarlah kiranya pada hamba bagaimana hukum syarak Islam itu jika ada atas kami beberapa orang raja yang telah kami angkatkan dan mengaku taat kami kepadanya, berbuat zalim ia akan kami, iaitu menegah mereka itu akan hak-hak kami dan dituntut mereka itu akan segala haknya kepada kami. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tanya, ya Rasulullah, apa kami nak buat? Adakah kami tetap kena taat dengan raja yang zalim ni? Yang mengambil hak-hak kami, yang cuba menzalimi kami. Tapi apabila dia suruh kami buat itu buat ini, berhakkah kami ini taat kepada dia? Sikit lagi tuan-tuan, masa tambahan kecederaan. Baik, masalah raja zalim dan kaifiatnya adalah kezaliman raja itu ada macam-macam. Setengah daripadanya tiada memandang Islam itu rata dan sama serupa antara segala rakyatnya dan segala orang yang di bawah perintahnya. Dia zalim raja ni, maksudnya jahatnya raja ni dia macam-macam. Ada yang memandang Islam itu, yang memandang sama rata dan sama serupa antara segala rakyatnya dan segala orang di bawah perintahnya. Sekiranya orang fakir dan miskin memperbuat satu perkara, langgar hukumnya, maka dihukum dengan keras. Ni pun zalim juga. Diskriminasi. Kan? Oh, kalau yang buat jahat, yang buat jenayah tu orang fakir miskin, satu orang nobody. Satu orang yang tak ada apa, tak ada kuasa, tak ada nama ke apa semua, yang ni tak kena. Yang ni tak kena hukum. Tapi kalau sekiranya orang itu orang kenamaan, kalau sekiranya orang itu merupakan adik-beradik dia, ataupun sahabat-sahabat dia, ataupun kroni dia, ataupun siapa-siapa yang dia kenal dan sebagainya, oh yang ni tutup kes. Kan? Yang tadi boleh buka kes, yang ni boleh tutup kes. Ini juga dipanggil pemerintah yang zalim, yang tidak adil. Baik. Dan jika orang yang kaya dan banyak harta membuatnya seperti itu, tiada keras hukumnya. Ataupun dapat lepas keampunan daripadanya dengan sebab memandang ia akan hartanya yang dapat ditumpangnya. Oh, kalau orang kaya lepas hukum. Sebab nanti nak pelihara raya, orang kaya mana pula nak support nanti. Nampak tak? Contoh, ni bukan negara Malaysia, negara lain. Sebab mereka ni kalau nak pelihara raya, nak mengundi ke apa semua, oh, ni toke-toke balak ni lah yang akan support mereka. Toke-toke judi ni lah yang support mereka, yang bagi sponsor mereka itu ini ke apa semua. Kan? Jadi mereka pun rasa, kalau kita ambil dakwah ataupun kalau kita tangkap mereka ni, sumbat mereka dalam penjara, habislah kita, pihak RU15 dah dekat. Contoh, kan? Bukan di sini, Zimbabwe tu. Jadi akhirnya hukum tak kena pada mereka. Maka mereka ni terlepas. Maka ini juga dipanggil pemerintah yang zalim. Ataupun dapat keampunan jika terkena datang kekasihnya. Orang yang kena hukum tu pula anak dia. Kan? Anak dia, kan? Terlibat ganja pun tersebut, kan? Oh, jadi pendakwaan tak dibuat. Sebab apa? Benda tu adalah kekasih dia, anak beranak dia yang kena kat dia. Ataupun kawan-kawan dia, oh, jadi tak kena, ditutup kes tu. Kawan-kawan dia beli rumah banglo, banglo pula. Kan? Jadi kes close. Sebab apa?
kawan-kawan punya pasal. Jadi ini dipanggil diskriminasi. Mereka tak adil dalam membuat hukum. Patutnya kita hukum biar sama rata. Kawankah, lawankah, kita kena hukum sama rata. Baik, dan cenderung hati ia kepadanya, dan setengah daripadanya tiada memandang raja itu ke atas rakyatnya, akan pandang belas kasihan. Maka siapa yang dipandangnya berharta, diambilnya dan dipintanya dengan keras. Zalimnya raja ni pula contohnya, maka raja ni suka rampai harta rakyat dia. Tak kira siapa pun, maka dia rampai. Ataupun diutangnya dengan keras, kemudian tiada bayarnya dan tiada dipulangkannya. Maka demikian itulah zalim jua namanya, serta makan harta yang haram dan sebagainya. Jadi dia bagi definisi raja yang zalim, maksudnya raja yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi apa jadi kalau sekiranya raja-raja yang macam ini, maka adakah kita wajib taat lagi kepada raja-raja yang demikian, pemerintah-pemerintah yang demikian? Dia punya sambungan panjang, tapi tuan-tuan dah tahu dah jawapan tadi. Selagi mana mereka tak arah kita buat benda jahat, arah kita buat benda dosa, arah kita ni buat benda maksiat, selagi itu wajib taat. Walaupun dia berdosa punya orang, dia ni maksiat punya orang, macam kita sebut tadilah, dia zalim, dia rasuah, ataupun dia ni rampai harta orang, rampai tanah orang, apa semua, kita pun tak setuju apa dia buat. Tetapi apabila dia suruh kita ni nelayan silapi ke laut untuk cari ikan, sebab apa? Kalau nelayan tak bekerja nanti habis, orang tak ada bekalan makanan. Wajib Peniaga-peniaga jangan tutup kedai. Jangan pula kita boykot pula dek, kerana tak seronok dengan dia, tak suka dengan dia, kita tak mau tutup kedai. Dah orang nak makan nasi, kedai tutup, beras tak ada, minyak tak ada, apa semua tak ada. Pasal apa? Pasal kita ni dah salah faham. Oleh kerana dia raja yang zalim, aku tak nak berniaga. Aku tak boleh. Dia suruh buka kedai, kita kena buka kedai. Cikgu-cikgu sekolah kena pergi mengajar. Kan? Muslimina muslimat dan rahmati Allah. Sebab arahannya itu adalah arahan yang baik. Lainlah kalau sekiranya dia suruh kita buat perkara-perkara tak elok, buat perkara maksiat. Dia minum arak, dia nak kita juga minum arak sekali. Tu tak boleh. Kan? Dia punya permaisuri tak pakai tudung, dia nak kita punya bini pun tak pakai tudung sekali. Yang ni tak boleh lah, taat. Yang ini yang dikatakan sempadan, di mana kita patut taat dan di mana kita perlu tidak taat. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah, tak baik itu silap saya. Rasa lain macam pula sekejap, dah macam tazkirah aja. Tapi nak buat macam mana? Taat kepada pemerintah juga adalah hukumnya wajib. Ulil amr. Jadi bila dia kata SOP sampai waktu Isya, waktu Isya lah. Bersabarlah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala samakan pahala seperti mana kuliah-kuliah kita yang sebelum ni. Walaupun kuliah kita sikit. Ya, insya-Allah. Macam kita masa PKP itulah, tak boleh main surau, tak boleh masjid. InsyaAllah tuan-tuan, pahala tu dapat dah. Pahala main masjid surau tu. Tapi apakah daya terhalang dengan COVID-19 ni? Nawak lagu mana? Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala angkat segeralah wabak ni, supaya kita boleh beribadat seperti biasa. Balik macam dulu-dulu kala. Wallahu alam. Saya minta ampun, saya minta maaf ayah-ayah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kasar bahasa saya malam ni, saya mohon ampun dan minta maaf. Wallahu a'lam. Tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surat Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.